الله 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 يا الله 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 يا الله الله. Azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita dapat jumpa. Saya tak ingatlah bulan puasa dulu kita ada buat kelas ke Prof Iman ni? Bulan puasa ada buat kelas ke Prof Iman? Ada Ustaz. Ya? Ada. Betul tak kalau slide ni? Sambung kat sini. Ni dah belum? Belum eh? Belum Ustaz. Kelas itu bab wujud. Dia dah wujud lah. Yang ni dah? Sudah Ustaz. Ni dah kan? Ya Ustaz, yang ni dah. Okey, yang ni dah. Okey, tengok ni. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Sikit lagi nota tentang wujud ni. Sikit lagi nota tentang wujud ni. Okey. Kalau begitu, maknanya lepas kita tengok beberapa nota tentang wujud ni, nyatalah makhluk ini mungkin. Okey, satu perkataan yang orang belajar tauhid dia kena tahu perkataan tu dah boleh mungkin. Mungkin. Makhluk ni dia mungkin. Mungkin ni apa? Dia harus ada atau harus tiada. Sesuatu yang terima atau tiada. Ini ada tertinggal ni sekejap. Sesuatu yang terima ada atau tiada. Ini tinggal perkataan. Dan kedudukan dia terima ada atau tiada ni. Dia terima ada atau tiada ni. Kedudukan dia adalah sama berat. Itu namanya mungkin. Jadi tauhid ni dia ada beberapa term yang kita kena faham. Apa sifat mungkin? Sifat mungkin sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Sifat makhluk ni adalah baru. Okey. Maknanya mungkin ni, makhluk ni bila dikatakan dia ni mungkin, dia boleh ada atau boleh tiada, dan keadaan boleh ada dengan boleh tiada ni sama berat. Tapi jika Allah takdirkan yang berat itu ada, maka Allah akan adakan. Jika Allah takdirkan yang berat itu tiada, maka Allah tiadakan. Maknanya wujud kita ni adalah wujud Allah itu wajib pada akal. Okey. Wujud Allah itu wajib pada akal. Tetapi wujud kita dikatakan dalam keadaan mungkin, wujud Allah wajib pada akal. Wujud kita adalah apa? Harus pada akal. Harus ni maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, dan kerana memegang mungkin ni sama berat. Mungkin ada, mungkin tak ada, sama berat. Tetapi Allah itu dia bukan mungkin. Dia adalah wajib pada akal untuk menerima yang Allah ini ada, dan mustahil pada akal untuk berkata dan menerima
Allah itu tiada. Boleh faham tak? Lia lazim. InsyaAllah Ustaz. Boleh. Latifah halbir. Boleh faham tak? Kalau kita InsyaAllah. ni boleh latifah, boleh kita ni mesti fokus dan mesti usahakan. Maknanya masa ni jangan baca Quran. Ada yang letak Quran, baca Quran sambil dengar. Tak. Benda ni dia kena 100% punya tumpuan. Benda ni bukan senang. Benda ni sangat payah. Tapi kalau kita tumpu, insyaAllah terus dapat. Kalau kita tak tumpu, orang tumpu pun payah dapat. Orang tak tumpu lagi payah dapat. Lepas tu kena beri tumpuan. Abang Saleh, apa khabar? Boleh faham Abang Saleh? Mana Abang Saleh? Nama ada. Tomat. Alhamdulillah Zat. Tertekan pulat lain Zat. Alhamdulillah Zat bagi ni. Alhamdulillah. Tomat, jangan Tomat. Rasa berat ke Tomat? Alhamdulillah boleh faham Zat. InsyaAllah. Boleh faham Tomat? Boleh. Jangan lupa Tomat, kena datang rumah. Tak pernah jumpa Tomat lagi ni. InsyaAllah jumpa nanti insyaAllah. Okey. Ini disebutkan satu dalil ni, bila dalil itu dipanggil, diambil daripada ayat Quran, maka kita kena set kepada kita, inilah nama dalil naqli. Itu satu benda. Bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan dia ni Allah. Akan beberapa langit dan bumi, barangnya ada antara keduanya. Maknanya belajar sifat wujud ni, kita mesti rasa sampai peringkat, kita mesti rasa, ya Allah, Engkau yang ciptakan aku. Bukan kata Allah dia wujud saja, tak memadai. Mesti feel, ya Allah, Kau yang cipta aku. Macam mana kita dulu belajar sejarah kan? Siapa yang menciptakan telefon, benda tu kita belajar dan kita letak dalam kotak kita. Siapa cipta telefon? Alexander apa? Graham Bell. Alexander Graham Bell. Siapa yang menciptakan kereta? Dulu kita belajar sejarah lah. Apa nama dia? Tahu Henry Ford. Kan dulu. Siapa yang menciptakan, apa lagi Pat? Tak tahu apa benda. Asam pedas. Orang Melaka. Confident ni orang Melaka. Siapakah orang yang kuat makan durian hingga dipanggil toki durian? Itu boleh jawab ni lah. Sampai dia digelar toki durian. Maka orang mengecaki di toki durian. Itu kena ada jawapan ni tu. Ada satu nasyid kan. Aku kan hambamu jua, aku ciptaanmu juga. Kalau engkau selamatkan, engkau tidak akan rugi. Bat kamu Bat? Bat ada ke? Kau sebut nama Bat ni? Tak boleh sambung Ustaz. Ni saya ni dah macam orang gila ni. Dalam bilik kosong orang ni menyanyi ni. Tak apa, kita orang ada. Adalah kucing 2 ekor ni. Tengok je muka saya ni. Dia kata pelik Pak Haji ni apa dia buat dengan orang ni. Aku kan hamba-Mu juga. Aku ciptaan-Mu jua. Pernah tak kita cakap dalam doa kita, ya Allah, Engkau yang cipta aku. Engkau wujud, Engkau tidak diciptakan. Aku wujud, Engkau yang cipta aku, ya Allah. Bukan hamba-Mu jua.
Aku ciptaanmu juga. Kalau engkau selamatkan, engkau tidak akan rugi. Oh, best lah lagu tu. Dengar betul-betul feel lah. Rasa Allah, kau cipta aku ya Allah. Bila air mani ayah aku masuk dalam rahim ibu aku, maka kau yang cipta aku, kau yang tiup roh ya Allah, berlakunya apa segumpal darah, berlakunya seketul daging, dan kau yang jadikan tangan aku dan perut mak aku, jari mata aku gini-gini, kau beri aku nadi hidup, akhirnya aku lahir ya Allah, kau yang cipta aku ya Allah. Kau beri aku perhatian dan kau menjadikan aku kat situ. Pernah tak kita feel macam tu? Tu belajar tauhid ni dia feel. Tu nasyid tu best lah. Kasihanilah aku, wahai Tuhan. Apa tajuk ni? Apa tajuk dia tak tahu. Budak yang nyanyi ni asalnya budak Indonesia. Hamba yang lemah ini, keampunanmu yang ku harapkan. Wah. Dahsyat dah. Dahsyat dah. Bila ada rasa harap yang sangat tinggi kepada Allah, maka rasa harap kepada makhluk ni akan beransur-ansur pergi. Bila ada rasa harap yang tinggi pada Allah, rasa harap pada makhluk ni seolah-olah tak ada lagi. Bila rasakan diri kita ini bergantung sepenuh pada Allah, kita rasa seolah kita tak wujud. Tu keluar lirik tu. Cik Lin dah keluar lirik tu. Ni Cik Lin tak ada. Okey. Bat, lepas ni Dema pula keluar lirik, Bat. Kawan nyanyi, Dema keluar lirik. Boleh, Bat? Dia tu lirik. Saya selimut putih je boleh. Allah, satu nasyid aja ribut putih warna. Abang Din mana? Abang Din mana? Abang Din musim mana? Banding lagu Scorpion. Itulah nak suruh. Still loving you. Tu Abang Din keluar lirik. Baru Abang Din. Okey. Feel. Sebab tu, bila kita kata begitu kan, Allah cipta segalanya. Maknanya wujud segalanya ni adalah Allah cipta. Begitu. Segalanya ni inilah yang panggil sesuatu. Dan kita mengulang kaji. Apakah yang dikatakan sesuatu selain daripada Allah? Apakah bahagian sesuatu? Ada 3 bahagian yang saya tahu semua dah hafal. Kalau saya tutup ni, 3 kotak ni. 3 kotak ni saya tutup. Saya tahu semua boleh jawab. Kan? Allah tak boleh cakap. Internet ni problem ke? Mic rosak. Okey. Mic rosak. Internet okey nampak okey. Full bar lagi. Nanti satu hari saya padam ni, 3 ni rasanya semua orang boleh jawab lah, kan? Amboi. Nak cakap kan pun tak nak. Haji Zul. Kamu tak nampak Haji Zul Azmi. Sihat Haji Zul? Ya Ustaz, Sihat Haji Zul. Kamu tak nampak Haji Zul kat surau. saya kerja di Terengganu Ustaz. Allah, kerja dengan tu pula dah. Amboi. Kadang-kadang balik lah. Kadang balik. Tak apa, ni kawan kita kat Terengganu ramai tu. Pergi makan pokok lepo dia. Betul tu. Datuk Zarul dah sampai ofis Datuk. Awas dah sampai 8 ni. Okey. Ni.
Allah cipta segalanya. Segalanya itulah nama dia sesuatu. Ditulis dalam kitab-kitab yang halus-halus dalam Tauhid, yang saya selalu cakap, segalanya terbagi bertiga. Satu yang kita dapat kesan oleh panca indera. Kita boleh rasa, kita boleh tengok, kita boleh pegang, kita boleh hidup. Itu satu. Satu lagi yang tak boleh kesan. Itu juga dikatakan sesuatu. Apa dia? Kita nampak orang tak ada rambut. Nama dia botak. Botak itulah yang kita kata sesuatu. Kita nampak orang tak ada gigi. Nama dia ongak. Ongak itulah dikatakan sesuatu. Kita nampak orang tak ada mak bapak. Dia yatim piatu. Yatim piatu itu juga dinamakan sesuatu. Jadi yatim piatu itu juga Allah cipta. Botak tu juga Allah cipta. Rongak tu juga Allah cipta. Amboi halusnya dalam pembahasan tauhid ni. Dan juga sesuatu ni benda-benda yang tak boleh kesan, sama ada dengan lihat atau dengan tidak lihat, dia hanyalah satu perkhabaran, dia hanyalah satu kepahaman, itulah nama dia iktibari. Contoh dia seperti apa? Panggilan saja. Contoh apa? Hadas. Saya berhadas. Tak boleh kesan dengan tiada wuduk. Kenapa? Wuduk tu pun tak nampak. Ni. Okey. Ini dah salin belum? Dah dapat ke belum? Slide hilang. Sudah hilang. Ya, slide tak nampak. Oh, hilang lah. Okey. Ni. Dah salin belum? We are going to move to the next slide. Tak ada keluar pun Ustaz. Baru keluar. Tu dah keluar. Tu. Tu bila dapat? Tolong snap. Saya nak drive Ustaz. Ada pula. But sekarang ada jual nangka madu apa kat Rauk? Apa dia Ustaz? Nangka madu kan jual tak? Ustaz nak ke? Saya beli Tak payah. Bila demo nak hantar Kuala Lumpur jual tu. Kami saja tanya je. Tempat tu kan popular nangka madu. Kan kami nak beritahu apa Bat. Demo tengok nangka tu besar-besar macam perut orang. Kami dekat tu je. Okey. Ni next slide. Yang atas tu tak nampak perkataan dia. Yang atas. Tadi Snap tengok tak faham, atas tu tertinggal. Dah. Nampak tak? Nampak ke tidak? Mesti faham apa dia mungkin. Jangan kita jadi pengumpul dota tapi tak faham apa-apa. Guru cakap nanti kita jadi macam keldai. Dia bawa kitab banyak atas badan dia. Dia bawa kitab banyak atas badan dia. Tapi dia sendiri tak faham apa benda dalam kitab tu. Nanti guru cakap dululah. Jangan jadi keldai. Itu Sayyidina Ali kata, kalau orang memperterjemahkan surah Fatihah, 7 ekor keldai tak muat bawa kitab. Kitab yang berterjemahkan Fatihah ni, 7 ekor keldai. Letak banyak-banyak kitab atas dia, cerita pasal Fatihah, 7 ekor keldai, tak cukup. Dan ulama kata, tak mau jadi keldai. Tu keldai Tu orang kata keldai dadah tu Dia pun tak tahu dia bawa apa. Dia bawa beg rupanya dadah. Itu nama dia keldai dadah. Kita jangan jadi keldai kitab. Tu guru kata. Kita kumpul nota, kita print. Dan sometimes we are proud on what we have. Tapi tak faham. Ni tak nak. Print, baca balik. Dengar balik, faham. Okey. Itu yang paling bagus. Faham? Hafal. Masuk dalam hati. Al-ilmi fi sudur. Nanti bila tanya, apakah dikatakan mungkin? Mungkin adalah sesuatu yang harus ada, harus terima tak ada. Dan berapa beratkah keharusan dia? Sama berat. Itu dia mungkin. Mungkin dia juga termasuk benda-benda yang dah ada. Itu nama dia mungkin. Dan bila belajar wujud ni, apa di antara perkara yang kita kena feel dalam hati kita? Kita kena feel yang Allah ciptakan kita.
Sesekali sebut benda tu dekat diri kita. Dalam doa-doa sebut, Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau ciptakan aku. Dapat aku sembah Engkau. Dapat aku ibadah kat Engkau. Ya Allah, moga dapat aku masuk syurga yang Engkau ciptakan. Engkau yang cipta aku, Ya Allah. Kalau Engkau tak cipta aku tak ada atas muka bumi ni, tak dapat aku sembah Engkau. Nak feel yang kita ni Allah yang wujudkan. Feel ni dilatih, akhirnya dapat feel. Dapat perasaan, dapat rasa. Kita ni tak ada rupanya sebenarnya, tetapi Allah dengan rahmat dia, dicipta je kita ni. Melalui satu perjalanan adat, dikatakan perhubungan antara suami dan isteri. Nabi Allah Musa, bapa Nabi Allah Musa ni bekerja di istana. Mak dia ni lama tak jumpa bapa dia. Bapa dia bekerja di istana Fir'aun. Mak dia ni lama tak jumpa. Satu hari Allah datangkan rasa rindu. Allah. Sekejap. Okey. Kalau kau siap berhenti ada kucing ni. Kucing tu macam rupa nak berak. Aku je saya halau tu. Takut dia berak dalam ni, naya marah. Jadi, apa cakap tadi? Cakap apa tadi? Isteri Musa. Jadi Allah gerakkan mak dia ni sampai rasa nak jumpa dengan bapa dia. Dalam istana Fir'aun, dia redah je masuk. Dan Allah takdirkan semua pengawal-pengawal Fir'aun ni ditidurkan. Hari dia dapatlah dia jumpa bapa dia. Bapa dia pelik. Macam mana kau boleh masuk? Fir'aun ni dia punya pengawal terlalu ramai. Mak dia kata tak tahu. Aku masuk je semua tidur kata. Dan dia pun rindu lah dengan suami dia. Tidur lah dengan suami dia. Dalam istana Fir'aun tu. Dan akhirnya dengan tidur suami itu Allah takdirkan mereka bersama dan Allah takdirkan jadilah benih. Dan benih itulah benih Nabi Allah Musa. Itu yang kita kata tu. Kalau Allah nak ciptakan manusia tak boleh halang. Kalau Allah tak nak ciptakan manusia, pun manusia tak boleh buat diri sendiri. Faham Sebab apa? Manusia tak boleh cipta manusia. Tapi Allah boleh cipta manusia. Apa Kak? Dengar suara ni? Ya Kak, saya nak tanya. Apa ni macam Allah cipta manusia, semua tu memang ketentuan Allah. Tapi ada merancang keluarga kan. Macam tu kita melawan takdir Allah ke Ustaz? Tak boleh lawan. Allah yang takdirkan kita rancang. Faham Dia yang takdir kita rancang. Ramai orang rancang-rancang pun tak jadi rancang. Betul tak? Betul tak? Cakap. Ramai kata lagi 3 tahun dah dapat anak. Lagi 3 tahun apa? Bini mula semayang, bulan depan ngandung balik. Lagi tahun apa? Ada yang kahwin nak anak. 10 tahun tak ada anak. Try macam-macam Makan ni, jumpa pakar, apa benda semua. Tak dapat je anak. Ini bukti apa? Bukti je Allah yang cipta. Kita kata kita memang plan 2 tahun dapat anak. Maknanya usaha kita Allah izinkan kan tu je. Tapi kalau Allah punya iradah, punya kudrat, dia kata tahun depan kau dapat anak. Tahun depan dapat anak.
Usaha ni termasuklah doa, minta orang doa, saya tak ada anak, mintalah kawan-kawan doa, saya dapat zuriat. Tu usaha je lah doa. Tapi the final decision oleh Allah. Dia kena faham betul. Okey. Lepas tu, slide ni, tengok slide ni pula. Wujud ni tak payahlah. Ini banyak benda yang sama. Wujud ni, dia ni, sifat wujud ni, dia dalam satu bahagian kategori yang nama dia nafsiyah. Nafsiyah ni daripada perkataan nafsi. Nafsi ni bermaksud diri. Ni nafsiyah. Kita dah belajar kan? Bahagian pertama sifat 20, nama dia nafsiyah. Nafsiyah hanya ada satu sifat. Apa dia? Wujud. Okey. Bahagian kedua, nama dia apa nama dia? Apa nama dia? Salbiah. Salbiyah. Salbiyah ada berapa sifat, Bat? Saya tak berfikir Ustaz. Tak ingat Ustaz, sorry Ustaz. Tak ingat? Bat, durian ada berapa bahagian, Bat? Okey. Besar buah. Salbiah ada berapa sifat? Kak Ros, Ros Idaman. Nama tak dengar suara Kak Ros. Cuba sebut Kak Ros. Tak dapat juga Ustaz. Tak ingat juga. Salbiah ada berapa sifat? Kak Nur Azizah. Kepung. Azizah Bahar. Berapa sifat? Salbiah. 5. 5. Apa dia 5? Lia dan Lim. Tu dah tulis 5. Apa dia 5? Kidam. Faktor. Ha. Mukhalafatu lil hawadis. Lagi? Hmm. Oh, dia mau cari otak tak jumpa dia. Wadaniyah. Wadaniyah, baru 4. Yamu binafsi. Qiyamu nafsi wadaniyah. Dia sifat 20 di sini tau. Tengok kita tunjuk Ni. Nampak? Ni. Apa? 1, 5, 7, 7. Apakah makna salbiah Muhammad Hafiz? Apakah makna salbiah Muhammad Indra? Bersalahan. Apakah makna salbiah? Daripada perkataan apa? Salbun, nafi. Salbun. Salbun. Salbun makna apa? Nafi. Satu lagi perkataan selain daripada salbun. Apa perkataan tu? Kesalahan. Apa perkataan tu? Bukan. Kak Indun, apa perkataan tu Kak Indun? Satu salbun. Salbiah ni salbun. Isbat Ustaz. Nafi. Satu lagi perkataan dia adalah salap. Tu salap. Salah. Salap tu salap. Panau salap. Tu salap. Salap ni maknanya membuang. Buang. Kalau ubat panau salap, maknanya ubat buang panau. Salap. Satu lagi apa? Salbun. Nafi. Kenapa dia panggil salap? Kenapa dia panggil salbun? Dia menafikan sifat kekurangan Allah daripada 5 sifat tadi. Faham Wujud dia salbiah ada 5. Peridam. Peridam ni ertinya Dia. Dia.
Dia ada. Dia. Maka dia adalah buang, salap, dia adalah nafi yang Allah itu Tak mesti. bersedia. Allah itu ada permulaan. Dia menafikan Allah itu Nafikan Allah itu tiada. ada permulaan. Nafikan Allah tu ada permulaan. Bakar. Ertinya apa, Bat? Okey, Bat. Bakar. So, kekal lah. Bakar apa? Kekal. Kekal. Okey. Maka salbiah menafikan Allah itu Binasa. binasa. Atau ada akhir. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah dengan segalanya baru. Bersalahan daripada 3 sifat. Amy Sadura, Kota Kinabalu. Apakah 3 sifat itu, Amy? Menafikan Allah itu menyerupai makhluk. 3 Maksudnya sifat. Apa 3? Bersalahan tu atau salah 3? Apa 3 ni? Bagi Amy jawab dulu. Try. Mana tu betul tadi? Sifat. Bersalahan Allah tu. Dari segi zat, 3. sifat dan perbuatan. Yes! Alhamdulillah. Ambo dah boleh jawab dah orang Sabah ni. Bolehlah buka kelas kat Sabah. Jauh lagi Ustaz, takut ni. Amin. Takut apa? Takut apa? Takut orang jawab. Orang tanya. Orang tanya cakap tak tahu ke? Takut rosak. Tak tahulah. Orang tanya cakap, alamak, mic saya rosak lah, saya tak jawab. Saya pun rosak ni, mana suara tak keluar. Saya nak buktikan apa saya tanya Amy lah. Dulu masa Amy tak belajar, Amy tahu tak ni? Saya nak buktikan ni. Tak tahu apa-apa pun Ustaz. Tak tahu apa, betul. Mungkin dulu suara dah belajar lah sikit kan. Tapi bila kita dah belajar, kita tahu dan kita boleh jawab. Nampak? Dia ada big difference betul tak? Betul Ustaz. Dulu mungkin tak masuk, tak tahu apa pun. Dulu tak masuk. Dulu mungkin belajar tapi tak masuk otak. Jadi bila kata Allah itu dia bersalahan dengan segala yang baru, maknanya kita salbiah, kita nafikan, kita salap, kita buangkan Allah itu dia tidak apa? Kat ni Abalan. Farah Atirah. Apa kat ni? Fauziah Tulan. Farina Tulan. Adik-beradik ni. Bila kita kata mukhalafatul hawadis. Amboi, Amy sampai bergegar jantung. Amboi, jangan begitu. Bukan tak jangan jawab ke tembak. Ini santai-santai. Ini. Bila kita kata Allah itu bersalahan dengan salah yang baru, maknanya kita meletakkan satu salbiah, satu nafi. Nafi apa, Fauziah? Abang Din. Baru nampak Abang Din. Abang Din Mesing. Bila kata Allah itu, menafikan Allah itu bersalah dengan salah yang baru, menafikan Allah itu apa, Abang Din? Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yes, Abang Din. Allah, tak sangka Abang Din berjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok, Abang Din dah menjawab dah. Dulu Abang Din kalau 3 tahun lalu saya tanya soalan tu, Abang Din menjawab tak? Tak boleh. Sebab saya tak belajar terus, Ustaz. Oh, boy. Itu pengakuan yang jujur. Jahil. Tapi kalau 3 tahun lalu Bandin, saya tanya Bandin satu soalan. Berikan nama 2 kumpulan rock kapak. Okey, Abang menjawab tak? Apa ni? Indonesia Deloitte. Lagi? Malaysia apa ni? Black Dog Bone. Amboi. Itu lagi cepat ke dia? Amboi, tak payah fikir Bandin. Sebab itu yang saya pun sebab itu yang pun Malaysia bagi nama negara. Oh, lima. Mabuk juga Bandin. Malah cakap Ustaz malu. Malu yang nyanyi Bandin. Malu. Zaman tu telah berlalu. Tahniah Bandin.
Sekarang Bandin boleh jawab tau. Oboi Bandin ni. Alhamdulillah Ustaz. Allah Ta'ala bagi saya Ustaz. Betul lah. Dia sebenarnya yang lebih seronok saya. Lepas tu saya seronok kalau orang jawab. Salah pun tak apa. Maknanya dia dapat apa yang saya sampaikan ni, dia dapat. Walaupun kadang-kadang lupa juga, tak apalah kan. Tapi sebenarnya Bandin dah tahu, mukhalafatuhu lil hawadith itu, dia menafikan Allah tak serupa dengan makhluk. Qiyamuhu bin nafsihi. Berdiri Allah dengan sendiri. Maka salbiah menafikan. Apa Bat? Bat, kau jawab malu Bat. Abang Din dah jawab Bat. Aku panggil Fauziah tak nyaut. Di mana Fauziah? Bagi kat Fauziah. Aku nak panggil Cik Lin. Cik Lin. Oh Cik Lin, mana Cik Lin? Cik Lin tak ada? Ada Ustaz. Ada, Cik Lin. Ya. Ya, ini ya jawab le. Ya, Dia kata Allah itu qiyamuhu bin nafsi. Aha. Menafikan Allah itu Bergantung pada yang lain. bergantung pada orang lain. Siapa jawab tadi kan? Tak dengar tu. Aku nak jawab. Dia Oh, ya, berdiri. Dia berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan diri. Okay. Maknanya menafikan Allah itu bergantung dengan yang lain. lain. Wahdaniyah. Ertinya apa wahdaniyah? Abang Harun. Abang Harun polis. Apa Abang Harun erti wahdaniyah? Esa. Menafikan yang bilang. Kalau jawab. Kak Ni jawab. Okey Kak Ni. Esa. Jadi menafikan apa Latifah? Hazir? Menafikan apa? Menafikan apa? Kak Masita Osman menafikan apa? Bila Allah bilang. Allah itu menafikan bilang-bilang. Faham tak? Faham tak? Faham tak salbiah ni apa? Kan mudah je. 1, 5, 7, 7. 1 salbiah. 1 nafsiah. 5 salbiah. 7 ma'ni. 7 ma'nawiyah. Ustaz, nak tanya soalan boleh? 3 Kalau kata yang tadi salbiah tu, dia di dalam dia ada 5 sifat. Tetapi kalau kata kita kalau kita tengok kepada yang lain, maknanya yang sifat-sifat seterusnya pun, contoh kudrah. Kudrah tu bukankah dia juga menafikan bahawa Allah itu terpaksa ataupun apa nama Ustaz? Allah Berlawan tidak terpaksa. Jadi kenapa yang 5 tu saja dikhaskan untuk dimasukkan di bawah salbiah? Okey. 5 ni sebab 5 ni tidak ada pada zat. Sifatnya tak ada pada zat. Faham? Tapi yang 7 ni, ma'ani ni, definition dia sifat yang ada pada zat. Kalau kita kata Allah itu kekal. Kekal ni sifat yang bukan pada zat dia. Tapi sifat yang ada keadaan untuk menafikan dia tak binasa. Faham tak ni? Tapi ma'ni ni, inilah sifat yang ada pada kita. Ma'ni, kudrat, berkuasa, berkendak, berilmu, melihat, samak, basar, kalam, kata-kata. Itu sifat ada pada zat. Bila sifat ada pada zat, dia akan menerangkan apa yang lawan pada zat. Tetapi yang 5 ni, yang salbiah ni, sifat ni bukan sifat ada pada zat. Dia hanya keadaan yang menunjukkan Allah ini tidak memiliki kekurangan. Menafikan akan kekurangan. Okey. Boleh faham tak boleh faham? Ustaz, dia sifat yang dimiliki oleh Allah sahaja. Zat. Betul Ustaz. Tak, sifat tu kita pun ada. Melihat, mendengar kita ada. Cuma dekat depan tu dah pegang, Allah tak sama dengan makhluk. Maknanya mendengar Allah ni tak sama dengan makhluk. Melihat Allah tak sama dengan makhluk. Faham? Itu ma'ni. Apa asas sifat ma'ni ni? Kena tengok balik tadi.
Mendengar Allah ni tak sama dengan makhluk. Mendengar Allah ni tak bergantung dengan makhluk. Dia tak bergantung dengan cahaya untuk melihat. Dia tak bergantung dengan mata untuk melihat. Tapi makhluk ni dia bergantung dengan sesuatu untuk dia melihat, untuk dia mendengar, untuk dia berkata-kata. Allah dia berkata-kata tak bergantung dengan lidah, tak bergantung dengan suara. Okey. Perlahan-perlahan kasih faham. Kalau faham, bagi tanda angkat tangan sikit, saya nak tengok. Kalau faham, kasih tanda angkat tangan sikit, saya nak tengok. Ustaz ulang sikit boleh Ustaz? Ulang sikit. Mani adalah sifat yang ada pada zat. Sifat yang ada pada zat. Okay. Tapi yang salbiah bukan sifat yang ada pada zat, tapi keadaan zat itu. Okey. Jangan risau. Sekali cakap tak faham, jangan risau. Nanti negeri cakap lagi. Waktu tu Allah bagi faham sikit. Okey. Habis dah wujud ni. Salbiah. Salbiah ni, pengertian ni sifat yang dinibahkan atau disandarkan pada diri zat itu, tidak disandarkan kepada yang lain. Wujud ni adalah diri zat Allah. Juga dipanggil sifat zatiyah kerana dia merujuk pada zat. Inilah sifat yang berhubung terus dengan zat Allah. Macam mana sifat yang kita selalu baca lah. Zat Allah adalah Zat. Zat makhluk adalah Jirim. Sifat Allah adalah Sifat. Sifat makhluk adalah Marat. Berapakah bahagian arat dalam sifat makhluk? 4. Ada 4. Pertama apa? Aina. Kedua apa? Haifa. Kaifa. Ketiga apa? Kam. Mata. Empat apa? Mata. Mata. Jisim terbagi pada 2. Pertama nama apa? Jauhar. Kasif. Kedua nama apa? Latif. Jirim tu jisim bagi 2. Jirim bagi pada 2. Satu? Jauhar. Silap nota tak jumpa. Jauhar. Jauhar. Murakaf. Bukan. Fat. Jirim terbagi pada 2. Satu? Jauhar. Lagi satu? Fat. Lagi satu Jisim. Dia tak atas kotak atas tu. Dia jirim, jisim, jauhar. Lepas tu jauhar ni bagi berdua. Yang murakab, yang satu yang tak murakab tu. Lepas tu kalau kita tengok jisim tu terbagi berdua. Apa beza dia? Apa beza jisim dengan jauhar? Apa beza jisim dengan jauhar? Jisim boleh dipecah bahagi. Pecah bagi. Jauhar tak boleh pecah bagi. Jisim bagi 2 tadi. Apa dia tadi? Kasif dengan latif. Dengan latif. Apa beza kasif dengan latif? Lembut dan lembut. Lembut dan kasar. Besar. Tu beza dia. Apa beza dia jirim dengan arat? Orang ni duk fikir, duk cari nota tak jumpa, nota depan mata pun tak erti, tak jumpa. Arat bergantung pada yang mendatang.
Arat dia bergantung pada jiri. Yes. Pak Din, betul. Arat bergantung dengan kewujudan jirim. Tetapi jirim Sesuatu yang Berdiri dengan sendiri. berdiri dengan sendiri, tidak bergantung dengan wujudan arat. Benda ni kena ada dalam hati kita lah. Dalam hati kita. Lepas tu tanda kita ada belajar tauhid yang betul ke? Orang kata jirim, ni. Jisim, ni. Apa beza jirim dan jisim ni? Mana atas? Jirim atas ke jisim atas? Jirim atas. Jirim atas. Jirim atas, jirim atas baru dia jisim. Boleh faham Kalau kita boleh faham, maknanya kita fahamlah benda-benda sifat 20 ni semua dia akan berkisar dekat bahagian-bahagian tu. Bahagian-bahagian tu. Macam saya tanyalah. Apa beza syarat sah dengan syarat wajib? Solat. Tok Mat, apa Tok Mat? sah. Entah. Syarat wajib dia pun berarti pada Apa beza syarat sah dengan syarat wajib nak sembahyang? Okey, saya tanya lagi atas lah. Lagi mudah. Apa beza syarat dengan rukun dalam solat? Luar solat dengan dalam solat, Ustaz. Luar solat dalam solat. Mana satu dalam solat? Syarat wajib. Tak, rukun dengan solat. Mana satu dalam solat? Rukun. Okey. Abang Din, apa beza syarat wajib dengan syarat sah? Pulang dulu Ustaz. Apa beza syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib melah. Tak nak cakap. Lagu tu ayat ni. Syarat wajib melah. Senang tak tahu Ustaz cakap. Nak atur kata tak tahu. Tak tahu tidak. Okey. Syarat wajib ialah syarat yang dikenakan pada diri orang solat. Oh iya. Diri dia kena Islam, diri dia kena berakal, diri dia kena sampai seluruh agama, diri dia kena tidak pekak dan tidak buta sebelum memanyis, dan diri dia mesti tak suci daripada hadas dan haid dan nifas. Syarat sah apa? Syarat sah ialah syarat yang dikenakan pada diri dan perbuatan orang solat. Apa diri? Islam, berakal. Apa perbuatan? Adab kiblat, masuk waktu, tutup aurat, suci hadas, suci najis, tahu kaifiat. Nampak? Beza? Dulu dah belajar ni, lama dah ni. Tapi kalau kita tak mengulang, lama-lama dia hilang. Dia merajuk. Ilmu ni dia ada sifat merajuk. Kita buat tak tahu dekat dia, tak tengok dekat dia, lama dia hilang lah. Apa beza rukun dengan fardu? Rukun dia betul-betul. Sekejap, asri? Asri kat mana tak tahu. Cikgu Azharina, apa beza rukun dengan fardu ni? Rukun, dua-duanya sama wajib. Apa Tapi beza? rukun dalam solat, Ustaz. Fardu? Fardu untuk dihukumkan. Jawapan dia bukan tu. Rukun wajib memegang berturut-turut. Itu jawapan Fardu sunat pada berturut-turut. Itu beza wajib dengan rukun dengan fardu. Apa beza rukun dengan syarat? Rukun adalah apa perkataan tu? Daripada J, tadi ada sebahagian. Juzuk solat. Juzuk Ada solat. rukun adalah juzuk solat. Syarat bukan juzuk.
Ni benda asas ni je. Ni benda asas. Benda-benda yang budak sekolah belajar ni. Rukun, fardu. Atas lagi. Bab solat. Solat dah tahu mana Kalau kita belajar. Bab solat. Solat dah tahu mana. Bab apa? Bahagian. Daripada apa ni bab ni? Bab apa? Bab apa? Ahmad Al-Bab. Bab apa? Babul. Babul. Bab apa? Bab apa? Bukan babun. Babul. Bab ni apa? Ni belajar ni. Bab solat. Bab apa? Tajuk. Bahagian. Pintu. Tu bab apa pintu? Jadi bila nak belajar solat, masuk dekat pintu solat. Faham? Tu bab dia nama pintu. Sesuatu yang dimasuki itu untuk dikenali mestilah melalui pintu. Okey, lagi satu. Ilmu. Apa dia ilmu? Hakikat. Hakikat satu perkara. Fardu. Apa dia fardu? Wajib. Ain. Apa dia ain? Ada sesuatu. Pada tiap-tiap orang tertentu. Siapa orang tertentu tu? Mukallaf. Apa syarat mukallaf? Islam. Sampai seragama awak bayar. Ada awak agama. 4. Ada awak. Orang yang mukallaf itu dikatakan telah diberati hukum dan dipanggil dia sebagai Taklif. Tengok saya bila saya tanya tu, kalau pop dapat, maknanya ilmu tu dah ada lah. Tapi kalau teraba-raba dekat nota, maknanya ilmu tak ada lagi kat kita. Kita akan nampaknya kita lagi masih belum dapat dia lagi. Tapi kita tahu dia ada. Kita tahu bicara tu ada dekat akal kita. Tapi kita nak susun dia dengan kemas supaya dia betul-betul berada kat hati kita, tu belum lagi lah. Okay. Tak apa. Keep trying. Hanya satu sifat iaitu wujud. Wujud ni definisi dia ni Dia definisi dia. Hal yang wajib bagi zat selama ada zat dan tiada dikeranakan dengan suatu sebab. Faham ni dulu tau. Faham kata ni dulu. Maknanya Allah ni wujud dia bukan sebab. Bukan sebab dia nak jadikan dunia. Bukan sebab ini. Bukan sebab itu. Tak ada sebab. Tak ada sebab sama sekali. Dia wujud? Ya, dia wujud dah. Dan sifat wujud ini pada zihin. Pada zihin maksud apa? Pada hati dan fikiran merasakan Allah ini wujud. Dan tiada pada kharij. Maknanya wujud ni kita tak nampak wujud. Kita wujud. Macam kita kata pandai. Pandai nampak tak kita benda berketul? Ni benda nama ni pandai tak? Tak nampak? Dia hanya apa? Dia hanya zihin. Kita kata bodoh. Bodoh ni tak nampak. Mana nampak bodoh? Bodoh tak nampak. Tapi dia hanya zihin. Allah ini wujud. Sifat wujud ni hanya zihin pada fikiran dan fahaman. Tapi pada luar fikiran, pada mata kasar kita nampak, oh itulah dia wujud tu. Tak, tu kan wujud. Kita nampak benda ni. Kita kata ni. Ini bukan wujud. Ini kertas. Tapi keadaan kertas itu wujud. Jadi wujud ni pada faham kita, pada fikiran kita saja, bukan benda yang luar fikiran yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Okey, faham tak mana zihin ni? Boleh faham tak zihin ni apa? Ni benda baru saya sebut ni. Tapi dekat PD saya sebut ni zihin ni. Dekat PD, dekat Melaka, kelas tauhid saya sebut dah zihin ni. Betul-betul saya sebut zihin lah. Jadi zihin tu macam amrun itibari lah Ustaz. Ya.
Amrul Tibari. Siapa cakap tu? Ini. Ah, Ini kulit. Amrul Tibari. Dia hanyalah ada satu pada akal. Macam kita kata ibu. Ibu tu Amrul Tibari lah. Ibu, bapa. Yang kita nampak tu lelaki. Orang. Bukan ibu. Yang kita nampak tu perempuan. Tahu, yang kita nampaknya perempuan. Seorang manusia perempuan. Bukan ibu. Ibu ni panggilan pada fikiran, pada hati, pada fahaman. Tapi perkataan ibu ni tak nampak macam kasar. Nama dia Amrul Tibari dan dipanggil Zihin. Okey, boleh faham tak? Okey. Nanti kita nak sambung dekat kitab. Tengok kitab muka berapa? Mana war? Tak nampak war? Ada Ustaz. Dalam kereta? Tak, ada Ustaz. Sekejap lagi dalam kereta. Tak dengar kalau war. Ingat dengan bakal lemang. Tak. Dia tengah berdebar Ustaz. Tengah berdebar. Kenapa pula berdebar? Takut nama dipanggil. Okey. Ya Ustaz. Dan kedua. Nanti belum habis lagi. Akan lagi. Sebelah dan kedua tu dalil bahru alam. Okey, saya terangkan tu nanti. Pertama, wujud zati dengan makna ada Allah Ta'ala itu tiada ada siapa yang menjadikan dan bukan ia jadi sendirinya. Dan mustahilnya tiada dan dalilnya baru alam. Ni saya cerita ni apa maksud baru alam ni. Nanti kita akan nampak. Qidam juga dalilnya baru alam. Baqah juga dalilnya baru alam. Kita nampak setiap sifat ni dia akan kata dalil baru alam. Kenapa dia kata dalil baru alam? Itu yang kita nak cerita ni nanti. InsyaAllah minggu depan kot. Minggu depan Khamis kan? InsyaAllah minggu depan Khamis. Minggu depan 7.30. Ada Khamis pukul 8, ada Khamis 7.30. Ambil perhatian ya. Kalau Khamis kedua, Khamis keempat, 7.30. Kalau Khamis pertama, Khamis ketiga, macam ni Khamis ketiga, kita mula pukul 8. Okey, insya-Allah. Kita jemput tuan rumah kan, jadi kan? Okey. Terima kasih semua 146 pelajar online. Semoga Allah merahmati kita dan memberi kita faham pada satu kaedah nama dia mengenal Allah. Tu je dari tauhid ni. Dan inilah kaedah yang diilhamkan oleh Allah pada ulama-ulama untuk menyusun satu perjalanan sampai kita kenal Allah ni betul-betul dan yakinlah dalam kitab tauhid kata engkau nak bahagia kau kenal Allah. Itu je. Itu dia punya kunci. Okey, cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, siapa nak tunggu-tunggu? Ustaz. Belajar tauhid pula. Belajar tauhid. Belajar fiqh. Terima kasih. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.